سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آمين اللهم آمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ni kenapa semua duduk sebelah kiri ni? Sebelah kiri saya lah. Sebelah sini kosong pasal apa? Diisi oleh para malaikat insya-Allah kan. Tercapai selamat. Baik. Alhamdulillah, pertamanya saya minta maaf lambat sikit. Sebab saya itulah kan, kalau dah jodohnya tu kan, saya tengah hari tadi kebetulan ada mesyuarat di Kuala Lumpur. Tengah hari ni tak adalah kuliahnya pun sebab ada mesyuarat, jadi takut lambat. Surau KKR minta saya sepatutnya. Jadi saya kata saya ada mesyuarat, jadi tak boleh, saya kata takut lambat sangat. Tapi nak kata jodoh dengan surau Aras 2 ni kan, sahabat saya yang baru bersalin semalam dia telefon. Dia kata dia baru sudah bersalin, Ustazah Rosnah pula banjir. Jadi dia kata nak cancel, biasanya dah ada orang. Jadi saya kata boleh tapi lambat sikit. Jadi Alhamdulillah datang sini juga meraihkan mami yang masih dibuat katanya ya. Masya Allah, kita doalah insya-Allah berkat majlis ilmu, mudah-mudahan sembuh cepat dalam keadaan diberikan kebaikan untuk terus melaksanakan amal ibadah insya-Allah. Dan juga semua yang ada depan saya ni, mudah-mudahan ini orang-orang yang sedang Allah berikan bimbingan kepada hatinya untuk terus buat amal kebajikan. Sebab kita duduk sini ni sukarela, betul tak? Sukarela kerana Allah. Siapa yang sukarela kerana Allah? Sukarela, bukan sukarela kan, sukarela. Tengah-tengah hari ni tak makan lagi, memang dia jadi syasyul dan syulit sikit nak sebut. Okey. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni untuk orang-orang yang sukarela macam puan-puan ni, yang ikhlas insya-Allah datang sini, betul tak? Ikhlas tak? InsyaAllah. Orang yang ikhlas tak bagi tahu biasanya. Silap-silap Ustazah, kami tak boleh tahu. Okey, baik. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha. Allah Ta'ala kata siapa, di surah Al-Isra, nanti boleh balik pergi ayat ke-19. Ayat ke-18 Allah Ta'ala cerita lawan dia. Ayat ke-19 ini jawapan untuk kita yang ikhlas. Allah Ta'ala kata siapa yang nakkan akhirat. Semua kita nak akhirat, betul tak? Kalau tak kerana akhirat, kita tak duduk di sini tengah hari ni. Kalau tak kerana kita nak masuk syurga, tengah hari ni mungkin kita tengah rehat, tidur-tidur dekat apa ni? Dekat bilik kita, betul tak? Tapi kerana kita nak akhirat, kita korbankan tidur, kita korbankan rehat, kita korbankan makan. Ni dah makan belum ni? Dah, semua dah makan. Saya seorang tak makan, tak aci lagu ni. Baik ya? Kita korbankan masa rehat kita dengan kawan-kawan, kita korbankan waktu bersembang kita dengan kawan-kawan. Tengah hari duduk kat sini ni, apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Siapa yang nak mencari akhirat dan dia bersungguh-sungguh, ni Allah Ta'ala sebut 3 syarat orang yang nak dapat keredaan Allah. 3 syarat nak masuk syurga menurut ayat ini. Apa kata Allah? Hak pertama ni, dia buat kerja-kerja amal ibadah dia ni, tak kisahlah, tak semestinya semayang, dia hadir dalam majlis ilmu, hadir sungguh-sungguh kerana Allah, ikhlas kerana Allah, syarat yang kedua. Dan yang ketiga, wa huwa mu'min, dan dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kata apa? Akan disediakan bagi dia ni balasan seperti mana yang telah dia lakukan. Maknanya apa? Ni kita nampak macam tak ada apa, datang duduk sekejap sini, lebih kurang dalam 1 jam macam tu duduk. Ni apa, kaki kita pun kita boleh bersila elok kan? Rasa tak larat nak bersila, boleh sandar, silakan, feel free. Hak semua ni Allah Ta'ala kata kalau cukup 3 syarat ni, Allah Ta'ala akan ganjarkan kita dengan syurga. Easily je. Perlu susah tak? Susah tak nak datang sini? Tak susah kan? Susah tak nak ikhlas? Tak susah kan? Susah tak nak bersungguh-sungguh? Tak susah pun. Maka 3 syarat ini kata Allah Subhanahu Wa Taala cukup untuk kita jadikan sebagai motivasi nak masuk syurga Allah. Tak susah sebenarnya. Cuma siapa yang menyusahkan diri sendiri? Kita yang mensusahkan diri. Kita rasa susah. Bila mind setting kita dah fikir susah, maka akhirnya susahlah kerja buat tadi. Kan? Maka itu kita sebut sebagai permulaan kepada kuliah kita pada tengah hari ini. Kita sebut tentang, sepatutnya tajuk dia suami pilihan isteri Kenapa tak tahu? Tak tahu tajuk apa? Ikut suka Ustazah. Perempuan tengok apa naik nota tu apa?
Saya tengok tadi sampai mami send kat saya, oh tajuk dia suami pilihan isteri. Sudah dah, tak ada suami-suami. Patut kita kena balun suami-suami kat sini kan. Tapi yang ada isteri-isteri je. Baik, tak apa, tak ada masalah. Tajuk ni bagus je. Sebab apa? Ni kita nak membina mindsetting. Bila kita sebut suami pilihan isteri, kita boleh tukar lagi tak suami kita? Ada siapa yang perlu kahwin? Ada tak? Ada. Mudah-mudahan bertemu dengan yang soleh, yang baik, insya-Allah, yang boleh membimbingnya, insya-Allah. Amin. Amin. Kita doa lah kat kawan-kawan kita kan. Baik. Kita sebut hari ni, bagi yang belum berkahwin dia boleh pilih. Tapi kalau kita yang dah berkahwin ni, boleh pilih lagi tak puan-puan? Boleh pilih tak? Yang dah kahwin ni boleh pilih lagi tak? Boleh tak? Reverse balik, ustazah tak mau suami sekarang ni, ustazah banyak masalah dia. Boleh tak? Tak boleh dah. Anak pun dah 4 dah, tak boleh patah balik jadi anak dara dah, tak boleh. Pepatah Arab sebut lan tarji'al ayyamul lati madat, tak boleh kembali hari-hari yang dah berlalu pergi. Maka nak patah balik kita tak boleh dah. Maka apa yang boleh kita buat hari ni supaya suami kita itu benar-benar menjadi suami pilihan kita sendiri? Cuba kita flashback balik. Awal kita kahwin dulu, ada orang kahwin kerana cinta. Puan-puan kahwin kerana apa? Kerana apa? Tak ada sebab. Nikah je, tak ada orang nak akad aku. Sebab apa puan-puan nikah? Sebab apa? Tak ada jawapan juga. Sudah dah, kita kena buat kursus pasca perkahwinan di KKR. Kenapa puan-puan pilih suami puan-puan? Tak ingat dah ustazah. Dah lama dah ustazah. Tengok tu. Ini. Biasanya orang perempuan ni, kita kat belakang kita ni kan, kita ada bahagian hippocampus. Besar kat belakang. Hippocampus orang perempuan ni jangan main-main. 7 keturunan dia boleh ingat ni kat sini. Tapi bila tanya sebab pilih suami dia ingat ni, maknanya ada something wrong somewhere ni. Kenapa? Puan yang baju biru, kenapa puan pilih suami puan? Sajalah tanya. Tak apa, lain kahwin dah. Jangan bimbang. Orang tak ambil laki kita. Kenapa pilih suami puan? Saya. Haduk sando nyando molek tu. Suka dengan perangai dia. Masya Allah. Perangai dia macam mana? Ketika itu. Masya Allah. Kita dengar pun rasa jatuh hati dah. Tapi tak apalah, tu laki dia. Laki kita lah. Kita jaga tu hati orang perempuan ni. Kenapa saya sebut macam ni perempuan? Sebab sekarang ni orang perempuan mudah tertawan hati. Sekarang ni kan banyak kes kita duk handle kan. Kes suami orang dengan isteri orang. Sebab apa? Pak banyak masa kita dengan suami orang. Kita check in pagi pukul berapa? 8 pagi. 8 pagi tu dengan suami siapa? Suami orang, bukan suami kita. 8 pagi sampai pukul berapa? 5 petang. Kadang-kadang sebahagiannya makan tengah hari pun dengan kawan satu pejabat. Yalah, bukan makan 2 orang, makan ramai-ramai. Dengan siapa? Suami orang. Sampai pukul 5 nanti. Pukul 5 kadang-kadang kita balik 5.30. Kadang balik pukul 6. Jadi sampai pukul 6 masih lagi dengan suami orang. Dah balik rumah. Nanti uruskan anak, masak, mandikan anak, siap sembahyang maghrib apa semua. Bila nak jumpa suami sendiri ni? No, sekejap nak tidur lah. Itu pun kadang dia dah pusing kepala, dah honk. Kita tak dah jumpa pun. Esok pagi bangun pukul 5 pagi, kejut anak-anak, kejut suami, dah mandi apa semua. Jumpa tak lagi suami? Tak jumpa dah. Maka bermula pula rutin yang baru. Pukul 8 pagi jumpa siapa balik? Suami orang. Betul tak? Sebab tu ni the real case lah yang saya sebut ya. Sangat kena jaga-jaga, hati-hati dengan hati kita ni. Sebab sekali kita terpaut pada suami orang, sebab hati nak jatuh cinta ni cepat sangat. Kita dengar, oh dia ni baik dengan family dia, dia ni layan keluarga dia bagus, dia bagi nafkah elok, selalu tolong isteri dia. Hati orang perempuan ni kita cepat sangat tertawan. Sebab apa? Kita ni lembut hati kita. Hati kita ni kita kata apa? Sensitif. Sebab tu kita mudah mudah nak tertawan. Sebab tu penting untuk ada ilmu kawal diri sendiri. Bila dah jatuh cinta dengan satu laki-laki, saya sebut kat perempuan susah nak patah balik. Kalaupun dia berpisah dengan tadi kan kekasih gelap dia, laki orang ni. Sekali kita cuba, lepas tu dia akan ada lagi ruang-ruang yang dia akan nak lagi. Walau dah tukar orang, cari lagi orang baru. Tukar orang, cari lagi orang baru. Ini realiti yang jadi.
Sebab tu kalau boleh jangan bagi walau sikit ruang. Termasuk kalau orang perempuan ni apa, kadang-kadang tutur bicara kita, cakap dengan suami sendiri bukan main, tolong lu ambil mesin basuh lu, tak macam-macam. Tapi kalau dengan suami orang, ambil pen kat saya petang, macam tu kan, lembut bahasa dia. Tu pun kadang-kadang telefon tu kan, hak jawab di kaunter tu, Assalamualaikum, tu kan. Kita pula boleh gitu kalau dengan suami orang. So ni kena hati-hati, ya. Benda-benda macam ni cepat sangat. Kalau tu syaitan kan nak masuk jarum ni cepat sangat. Kita dengan orang lelaki ni ingat macam dengan magnet, cepat nak tarik dia tu. So sebab tu kena hati-hati. Kalau agak-agak kita dah, kadang-kadang banyak kes yang datang kat saya macam ni je. Dia bukan nak pun asal dia, hanya nak mengadu saya, suami saya ni dia tak pernah dok bagi duit kat saya kalau pagi-pagi saya nak pergi kerja. Contoh, mula macam tu je. Kan, dalam rumah ni saya lah yang cari nafkah, contohnya sebut. Cerita je awal tu. Cerita, kemudian jadi abang angkat, akhirnya terangkat habis semua yang ada ni. So kena hati-hati. Saya pesan kat diri saya, ya Allah, kita ni kalau Allah nak balikkan hati kita, sat sangat. Dan kita jangan judge orang. Tengok dia tu nampak macam baik dengan suami orang, kita berkata tu mulalah tu kan, adalah tu skandal-skandal. Hati-hati. Hari ni zaman Allah Ta'ala uji cash. Kita kata kat orang, esok-esok Allah uji kita pula. Tu kena hati-hati. Kalau dah terjadi, minta ampun banyak-banyak dengan Allah. Minta supaya Allah isi kekosongan hati kita tu cukup sekadar dengan cinta suami kita. Selalu saya sebut pada klien-klien saya, bila kita kadang-kadang terjatuh cinta tanpa sedar, minta dengan Allah banyak-banyak, ya Allah, isikan hatiku ni dengan cinta pada suamiku, ya Allah. Dan isilah banyak-banyak cinta dalam hati lelaki dengan isterinya, ya Allah, supaya dia tak mencari aku. Minta dengan Allah. Ni kita tak tahu bab ni, kalau Allah nak kata jadi. Sebab tu minta banyak-banyak dengan Allah, lindung, ya. Okey, baik. Balik tadi kepada suami kita tadi kan. Ada yang pilih kerana perangai dia. Ada jawapan lain selain daripada perangai? Ada tak? Ni duduk sini tak ada. Hak lain tak tahu lah Ustazah. Bahasa berlalu kami pun berlalulah juga ingatan kami. Ya. Ada macam-macam sebab lah. Saya kahwin dengan suami saya perempuan pernah tanya dengan suami perempuan tak, kenapa suami perempuan pilih perempuan? Pernah tanya tak? Tak pernah dah Ustazah. Tanyalah. Puan-puan cakap tak dengan suami di rumah ni? Was-was saya cakap. Tapi cakap apa? Cakap nak beli apa hari ni, nak masak apa hari ni kan. Itu perbualan kita sekarang kan. Barang dapur habis, itu je perbualan kita kan. Sebab tu makin lama dia berkeluarga ni, dia ada seni dia. Seni dia apa? Makin kita berkahwin, kita tak boleh dengan jalan A je, tak boleh. Kalau kita ikut A tu, akhirnya suami bosan, kita pun rasa bosan dengan pasangan kita. So mesti ada inovasi-inovasi baru dalam rumah tangga contohnya. Kalau biasa kita duduk sembang biasa-biasa, satu hari cuba ubah sikit topik, lari sikit je topik. So benda-benda macam ni yang akan kita sebut apa, menghangatkan lagi kasih sayang dalam rumah tangga. Sebab kita pasangan dengan suami kita berapa tahun je? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, selesai. Umur kita Nabi sebut ma baina sittin wa sab'in. Umur umat aku Nabi kata antara 60 ke 70. Tu je. Lah ni kita umur berapa? 17, masya-Allah. 17 semua ada depan saya ni. Wajahnya. Umurnya tu mungkin dah kat 40 kan? 50. 50 10 tahun je lagi perempuan nak duduk dengan suami perempuan. So tak panjang dah. Masuk isi, ya. Saya pernah tanya dengan suami saya. Balik ni perempuan tanyalah suami perempuan. Walaupun dia kata buang tabiat agaknya bini aku ni, tak apa. Saya pernah tanya dengan suami saya. Saya kata, bang, awal kahwin dululah. Kenapa abang pilih saya? Dengan harapan hati yang berbunga-bunga ni kan. Dia jawablah kerana saya ni solehah kan. Dia jawapan-jawapan tu kan. Kan? Dok. Dia kata, entahlah dia kata. Waktu awal jumpa tu dia kata berasa berkenan dekat gigi saya. Gigi pula dah. Tu lelaki saya lah. Lelaki perempuan tengok lah. Mungkin dia berkenan dekat mata. Mungkin dia berkenan dekat hidung. Sebab tak semua dia jadi macam dalam drama. Oh, saya berkenan dengan awak kerana akhlak awak yang baik. Tak ada. Ada orang, itu kan fitrah manusia. Dia kata dia berkenan saya sebab gigi. Maka hari ni bila saya sembang balik dengan dia, berkenan lagi tak sebab gigi? Tak dah. Bukan sebab gigi dah. Pilihan dia dengan saya hari ni bukan kerana gigi lagi, tapi kerana kita ada tanggungjawab nak membesarkan anak-anak. Kita ada rasa tanggungjawab nak bawa ahli keluarga kita masuk syurga. Itu dia jadi berubah sikit-sikit. Kalau dulu kita pilih kerana cinta, cinta ni ingat
Allah Ta'ala boleh pusingkan hati kita. Kalaulah tiba-tiba suami kita curang ataupun isterinya curang, itu boleh bertukar. Akhirnya tak ada lagi nilai perkahwinan. Kalau kita pilih kerana harta, sampai masa kalau dia tak ada harta, hilang ke cinta kita pada dia? Tak. Ada kan? Kalau kita pilih kerana apa? Kerana dia handsome, sampai masa kedut juga. Sebab tu tak kisah bagaimana ia bermula, ulama kata yang pentingnya adalah bagaimana ia diakhirkan. Ini kita nak mengakhirkan cinta kita dengan cara yang bagaimana? Dengan pasangan yang kita pilih tadi, yang mudah-mudahan inilah yang akan bimbing tangan kita masuk syurga. Sebab suami kita ni puan-puan kena ingat, kunci kita nak masuk syurga siapa? Suami kita. Sebab tu yang disebutkan orang perempuan ni, Nabi kata, iza sallatil mar'ah khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabish syi'ti. Nabi kata siapa yang jaga semayang 5 waktu. Kita semayang jaga tak? InsyaAllah. Tadi perempuan dah semayang kan? Dah rasa tenang sekarang kan? Selesai dah yang pertama. Yang kedua dia puasa sebulan, bulan Ramadan. Ini siapa yang tak selesai lagi ganti qada puasa cepat-cepat. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluan dia, dia jaga maruah dia. InsyaAllah kita jaga. Buktinya apa? Ni tutup aurat belaka-belaka ni. Ni nak jaga maruah diri sendirilah ni. Dan yang keempat, hak ni hak susah sikit ni. Wa ata'at zawjaha, taat kepada suami. Susah tak nak taat kat suami? Susah tak? Takut-takut nak jawab. Apa? Takut di label isteri durhaka? Dah. Saya jawab sendiri, susah. Sebab apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala jadikan kita ni banyak kurang. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka kekurangan kita inilah yang akan ditampung oleh pasangan. Kekurangan pasangan inilah yang akan ditampung oleh kita. Baru dia boleh jadi suami pilihan, kita menjadi isteri pilihan. Cuma nak pertahankan rasa ikhlas, nak pertahankan sabar, hak ni ujian sikit. Ujian macam mana? Nak ikhlas sentiasa dengan rumah tangga. Hak ni susah. Kita nak A, dia nak B, nak mergekan itu. Yang ni yang susah. Sebab tu Quran sebut, ya, apa kata Allah Ta'ala, may yujahidu fina lanahdiyannahum subulana innallaha ma'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah? Siapa yang sungguh-sungguh, kita memang nak buat yang the best yang kita boleh bagi kepada ahli keluarga kita, kepada suami kita. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum. Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan. Allah akan temukan kita dengan orang yang baik-baik. Allah akan bukakan kepada kita laluan-laluan untuk kita, kesempatan untuk hadir ke majlis ilmu. Allah Ta'ala akan bukakan jalan-jalan sampai hati kita rasa tenang. Allah jamin dalam Quran. Kemudian di hujungnya itu apa kata Allah? Innallaha ma'al muhsinin. Ayat ini kata ulama, Allah sedang berikan kepada kita motivasi. Tak apa kalau kita tak dapat selepas apa yang kita usaha, it's okay. Sebab apa? Innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama-sama dengan orang yang buat baik. Maknanya apa? Orang baik ni kalau dalam keluarga dia, Nabi kata orang yang paling baik dalam keluarga dia. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu kata Nabi. Sebaik-baik dalam kalangan kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarga, dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Maka baik dalam keluarga ni macam mana? Ikhlas. Ikhlas macam mana? Ni kita duk masak kat suami kita. Suami kita sebut tak tiap-tiap hari, terima kasih yang, ada tak? Tak ada kan? Siapa suami dia sebut? Angkat tangan. Kan? Hak dalam live tak nampak, tak apa, don't worry. Dia pun tak tahu berapa orang yang suaminya angkat. Kan? Tak ada. Walau tak ada suami kita sebut terima kasih yang, it's okay. Allah Ta'ala kata innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama-sama dengan orang yang buat baik. Hak ni siapa yang boleh sebut pada diri kita? Kita aja. Orang lain boleh sebut. Puan Husna boleh sebut. Siapa lagi? Kawan-kawan kita boleh sebut. Kaunselor boleh sebut. Ramai orang boleh sebut. Tapi yang hanya boleh menenangkan diri kita dan menyabarkan diri kita siapa? We ourselves je. Sebab apa? Sebab kita je yang tahu susah payah kita dengan suami kita tu. Kita je yang tahu apa kesulitan dan kepayahan yang kita dah lalui bersama dengan dia. So siapa yang the best advisor? Diri kita sendiri. Sebab tu kita kena kawal diri dan kita kena ada ilmu supaya nasihat yang kita bagi kepada diri, itulah yang the best yang boleh kita bawa dalam kehidupan kita. Kenapa ada orang bunuh diri? Puan-puan tahu tak statistik bila berlakunya PKP, statistik bunuh diri naik mendadak. Termasuk laki-laki dan juga perempuan. Yang laki bunuh diri sebab apa?
tak boleh nak cari nafkah untuk anak isteri. Saya pernah waktu kita dah selesai sikit lah PKP, maknanya dah buka dah, cuma ada orang diberhentikan kerja. Saya dapat panggilan telefon pagi pukul 7 pagi. Orang tu telefon saya, marah saya. Dia marah, dia kata apa? Dia kata, Ustazah tak payah nasihat apa-apa lah. Dia baru telefon saya, dia duk marah dah ni. Saya ni, siapa yang telefon siapa kan? Dia duk marah saya. Tapi kerana kita ni, kita dah biasa dengan orang yang sakit, orang yang stres ni, kadang-kadang dia tak rasional. So saya diam je. Dia cakap, dia kata, Ustazah ni senanglah cakap, dia kata. Kalau Ustazah nasihat pun tak boleh kenyangkan perut isteri saya dan perut anak-anak saya. Kita dapat point dia. Apa makna dia? Dia tengah susah hati, tak ada duit. Jadi saya sebut dengan dia, Tuan, saya memang tak boleh kenyangkan isteri dan anak Tuan. Saya memang sampai bila-bila tak boleh buat apa-apa pun untuk anak dan isteri Tuan. Tapi Tuan boleh. Dia telefon di situ, disambung kepada saya kerana dia nak bunuh diri. Cuma dia telefon dulu nak dapatkan pandangan. Tu bagus tu. Maknanya apa? Dia nasihatkan diri dia, belum bunuh diri, kita telefon dululah. Boleh ke tak? Tu nasihat tu. Kan? Alhamdulillah. Kalau hak bunuh diri, ada tak? Ada. Nak telefon saya, tak telefon. Akhirnya kita dapat maklumat sampai dah bunuh diri. Wala'ayazubillah. Ingat, bunuh diri ni puan-puan, Nabi kata apa? Macam mana kita bunuh diri, macam itulah nanti di neraka berulang-ulang kali kita akan buat benda yang sama. Terjun bangunan 10 tingkat. Nanti di neraka nanti 10 tingkat itulah kita akan berulang-ulang kali. Ni takut ni. Kita bunuh diri, kelar tangan. Kelar tangan itulah sampai bila-bila. Ni dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan. Ya? Maka sebab tu ni hak dan nasihat diri kita sendiri tadi. Bila saya cakap dengan orang tadi, saya kata, Tuan, saya memang tak boleh. Yang boleh siapa? Tuan. Sekarang ni apa pilihan Tuan nak buat, itu pilihan Tuan. Kalau Tuan nak tinggal anak Tuan, itu pilihan Tuan. Kalau Tuan pilih nak berusaha untuk anak Tuan, itu pilihan Tuan. Senyap, dia tak kata apa. Lama dia senyap, saya tanya, Tuan, okey ke tu? Jadi dia senyap lagi. Saya kata macam ni, saya mungkin tak boleh bantu, tapi kita ada pusat-pusat zakat yang kita boleh channelkan untuk tengok. Kalaulah dia layak untuk dapat zakat, maka mohon jangan malu. Dia malu, dia kata dengan saya. Saya malu, Ustazah, sebab apa? Rumah saya ada Astro, saya pakai Honda Civic, dia kata. Layak tak dia untuk terima zakat kalau rumah dia ada Astro, dia pakai Honda Civic? Layak tak? Layak tak? Nak jawab susah kan? Sebab kita pun tak pakai Honda Civic kan? Susah tak? Layak tak? Boleh kalau melepasi had kifayah. Had kifayah ni apa? Mungkin dia beli Honda Civic dulu waktu dia berkemampuan. Sekarang dia tak ada gaji kan? Jadi dibuat balik kiraan. Anak dia berapa orang yang bersekolah. Ni puan-puan pun sama. Kalau kita rasa duk bergaduh dengan suami isteri di rumah sebab duit, pergi ke pusat zakat, buat kiraan zakat. Siapa tahu kita sebenarnya layak untuk dapat bantuan, pergi mohon. Pusat zakat kita kata mengalu-alukan, semua orang pergi mohon. Jangan ingat kita kerja kerajaan kita tak layak. Boleh jadi kita layak bila had kifayah kita tu cukup pada kiraan dia. Jadi saya sebut dengan dia, saya kata jangan malu, saya kata pergi untuk anak dan isteri. Alhamdulillah pergi. Hari ni dia dah buat bisnes sendiri, dah bangkit pelan-pelan. Alhamdulillah. Jadi setiap kali jumpa saya, dia akan sebut, Ustazah, terima kasih. Dia kata nasihat pada dia. Dia tak ingat dia marah kat saya dulu awal-awal kan. Bukan main. Salah, tak payah nasihat. Kalau ikut hati nak sebut balik ni kan. Tapi itulah, begitulah manusia kan. Jadi saya kata kat dia, bukan saya yang nasihat dia, tak. Pilihan dia yang menyebabkan akhirnya hari ni suami dia masih ada isteri dia masih ada suami, anak-anak masih ada ayah. Kalaulah waktu dulu dia terus terjun je, dia tak telefon kita, apa jadi? Habislah, hilang. So sama juga dengan kita puan-puan. Kalau kita duduk di rumah, kita pilih nak stres dengan suami, kita pilih nak stres dengan anak, boleh tak? Boleh. It's our option, kita punya pilihan. Tapi kalau kita pilih nak ikhlas, saya anak saya 6 orang kan. Jadi awal-awal dulu saya stres. Stres sebab apa? Saya rasa, ya Allah, rumah baru 5 minit kemas dah jadi tongkang pecah dah. Itu sended mak-mak kan. Saya stres awal-awal. Walaupun saya ustazah, awal-awal tu kita rasa stres. Jadi saya jumpa kaunselor. Sebab tu jangan ingat, walaupun kita ni kadang kita rasa kita ustazah, kita ni berjawatan tinggi, kita rasa tak payah jumpa. Sebab apa? Tu bukan level kita. No, jangan rasa malu, jangan rasa segan. Saya pergi jumpa kaunselor. Kaunselor ni sebut kat saya,
Ayat yang biasa didengar. Tapi bila dia sebut, saya rasa, oh betul juga. Dia kata dengan saya, dia kata, Ustazah akan duduk dengan anak Ustazah 12 tahun saja. Lepas 12 tahun dia akan masuk asrama. Lepas masuk asrama dia akan masuk universiti. Lepas tu dia berkeluarga. Lepas tu dia ada anak cucu cicit. Dia akan tinggal Ustazah. Disebut dengan saya. Saya balik rumah, ya Allah, betul kan? Anak saya sekarang yang sulung 9 tahun. So baki lagi 3 tahun je saya nak duduk dengan dia. Setiap kali rasa nak marah dengan dia, lagi 3 tahun aku nak duduk dengan dia. Setiap kali rasa nak marah, lagi 10 tahun aku nak duduk dengan dia. Dia jadi macam satu jalan untuk kita rasa macam let it go, lepas, tak ada masalah. Jadi itu cara saya. So saya rasa puan-puan pun boleh explore, tengok dengan puan-puan macam mana. Cari, kalau kita perlu bantuan, cari. Kita nak duduk dengan suami kita, stres tak duduk dengan suami masing-masing? Stres tak? Susah nak jawab soalan Ustazah ni tengah-tengah hari ni kan? Susah tak? Puan yang pakai baju hijau kat belakang, susah tak? Jangan cuba bersembunyi di sebalik tirai hijau tu, kita masih nampak orangnya tu. Stres tak dengan suami? Stres kan? Ini realiti. Saya pun sama, kita stres. It's normal untuk stres. Kalau tak stres itu luar biasa tu bini dia tu. Normal untuk kita stres. Sebab tu Quran ajar kita untuk meraihkan stres yang ada dalam diri kita. Bagaimana Quran ajar kita? Puan-puan hari ni kita kena buat. Apa kata Quran? Allah Ta'ala keluarkan balik, Allah Ta'ala rakamkan semula dialog-dialog yang diungkapkan oleh orang-orang yang stres. Banyak tempat. Antaranya ayah kepada Nabi Yusuf, antaranya Nabi Ayub, antaranya mak kepada Maryam, antaranya Maryam mak kepada Isa, Nabi Isa. Semuanya ini ada tempat-tempat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala tunjukkan balik dialog tu, keluarkan balik dialog tu. Tujuannya apa kata ulama tafsir? Supaya kita belajar untuk meraihkan, oh aku ada rasa sedih, it's okay untuk sedih, it's okay untuk stres, cuma kena belajar menguruskannya. Apa kata Quran? Quran kata apa? Contoh, ayah Nabi Yusuf, bila Nabi Yusuf hilang daripada pandangan mata dia, apa doa dia pada Allah? Apa ungkapan dia yang Allah Ta'ala keluarkan balik dalam Al-Quran? Dia kata, ashku bathi wa huzni ila Allah. Dia kata, ya Allah, aku ceritakan kepada engkau, ya Allah, sedihnya hatiku, ya Allah. Aku keluarkan rintihanku, aku merintih kepadamu, wahai Allah. Nak cerita apa? Ulama kata ini bahasa orang yang Allah Ta'ala nak raihkan kita ni. Kalau kita sedih, it's okay untuk sedih. Cuma caranya bagaimana? Ulama kata, sebab tu Allah Ta'ala pairkan tadi. Bila dia ungkapkan kesedihan dia tu di mana? Sama ada dalam doa ataupun semayang. Sebab tu kita kena buat macam tu. Kalau kita sedih, it's okay untuk sedih. Di mana nak diluahkan? Dalam semayang. Berapa ramai soalan dia dalam kalangan kita ni, bila kita semayang, benar-benar kita luahkan kepada Allah. Kita semayang ni dalam keadaan kita rasa Allah Ta'ala sedang mendengar luahan kita. Berapa ramai dalam kalangan kita? Tak ramai. Sebab apa? Bila kita semayang, fikiran kita ni banyak melayang-layang. Kita fikir sekejap lepas ni ada meeting, kita fikir nak pergi sini, kita fikir nak pergi sana. Walhal Allah Ta'ala tengah tunggu kita untuk nak dengar apa yang kita nak cerita pada hari tersebut. Bukan sekali satu hari, 5 kali Allah Ta'ala offer kita. Apa kita buat? Kita buat tak reti, kita buat tak peduli. Daripada subuh Allah Ta'ala nak dengar dah kita nak cerita apa. Berapa ramai dalam kalangan kita, dia bangun angkat takbir subuh je tu, dia sudah pun menyerahkan anak-anaknya untuk dijaga oleh Allah. Tak ramai anak kita peluk pagi tadi, petang nanti kita peluk lagi tak? Belum tentu, tak ada jaminan. Maka begitu Allah Ta'ala offerkan kepada kita semayang, cerita dengan Allah. Ya Allah, aku datang bekerja di KKR ni, ya Allah, aku tak tahu petang nanti aku akan kembali bertemu dengan anakku ataupun tidak. Wahai Allah, jagalah mereka, selamatkanlah mereka, ya Allah, pergi dalam keadaan baik, balik juga dalam keadaan baik. Berapa ramai dalam kalangan kita buat? Jarang kan? Maka sebab tu sekali-sekala nasihatkan diri kita. Mungkin tidak setiap hari, mungkin tidak setiap minggu, tapi at least ada sekali-sekala kita nasihat diri kita. Tengok anak depan mata, ya Allah, kau bagi aku anak dalam keadaan orang tak ada anak, ya Allah. Angkat tangan semayang tu, sebut dengan Allah, ya Allah, aku mungkin mampu jaga anak bila dia duduk depan mata aku, tapi esok-esok kalau dia duduk di belakang aku tak tahu apa yang dia buat. Wahai Allah, aku serahkan dia kepada engkau, wahai Allah. Berapa ramai mak yang buat macam tu? Tak ramai. Buat. Nak keluar daripada rumah. Ni diajarkan oleh para ulama.
Satu bacaan yang disebutkan kalau kita baca, insya-Allah syaitan akan mengelak daripada jumpa dengan kita. Bacaan apa? Hak ni puan-puan boleh buat. Nak keluar daripada rumah boleh amal. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Mari kita sebut amal-amal sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Susah tak? Senang kan? Buat tak? Itu susah sikit nak jawab tu kan? Tu amal. Setiap kali nak keluar tinggal rumah tu, Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Yang ni yang ulama kata syaitan sesama dia pun duk sebut macam mana nak menghampiri orang ni. Tak boleh sebab apa? Sebab dia duk mengamalkan bacaan tadi. Buatlah. Kita sebut sikit-sikit macam tu je. Mudah-mudahan boleh bantu lindungi diri kita, lindungi anak-anak kita, lindungi suami kita. Ya, tujuannya apa? Tujuannya akhir sekali kita nak semua yang baik-baik je dalam keluarga kita. Kan? Sebab hari ni puan-puan, kalau boleh saya sebut, ya, saya menguruskan jenazah-jenazah di sekitar Putrajaya, KL, Selangor ni. Ramai mak-mak yang bila kita tengok kita dah mandikan jenazah dia buat kali terakhir, datang anak menangis. Mama minta maaf, pagi tadi tak sempat nak salam dengan mama. Ada anak-anak yang luah macam tu. Dah mandikan anak-anak, dah mandikan mak, anak-anak datang cium tangan tak berhenti ni. Maafkan kami mama, ampunkan kami mama. Maafkan kami mak, ampunkan kami mak. Banyak sangat tangisan-tangisan dan ungkapan-ungkapan macam ni. Itu yang masih hidup. Yang dah mati rasa apa? Tak tahu apa rasa dia. Ya kan? Maka sebab tu hari ni kita berada di posisi seorang ibu, kita berada di posisi sebagai seorang anak. Yang walaupun tak bersuami, kita berada di posisi kita ada orang-orang yang kita sayang ni. Nabi ajar kita apa? Jadi orang baik. Jangan bimbang kalau orang buat jahat kat kita. Sebab apa? Ada Allah yang maha baik akan bersama-sama dengan kita. Innallaha ma'al muhsinin. Kita sebut tadi di hujung, kan? Jadi orang baik. Jangan rusing orang akan balas ke tak balas ke. You don't worry, Allah Ta'ala akan arrange untuk kita. Itu jaminan dalam Quran. Sebab tu tadi kita sebutkan 3 perkara. Ikhlas, bersungguh-sungguh tu kita faham. Beriman. Beriman tu macam mana? Yakin dengan Allah. Yakin apa? Kita jadi orang baik, Allah Ta'ala akan balas kita dengan kebaikan. Walaupun mata kita nampak macam ada orang tengah duk buat jahat kat kita ni. Kadang-kadang ada orang nak zalimi kita, contoh kan, macam kita kerja. Kadang-kadang kita buat paperwork, tapi yang claim paperwork tu adalah usaha dia siapa? Bos kita, contoh. Kita rasa sedih tak? Sedih. Sebab apa? Hasil kerja kita dinikmati oleh orang lain, contoh. Kita rasa kita teraniaya. Jangan bimbang. Kalau Allah kata tu hak kita, duduk di mulut orang pun akan balik ke mulut kita. Tapi kalaulah itu bukan rezeki kita, nak suap masuk mulut pun boleh jatuh. Sebab apa? Bukan hak kita. Itu makna yakin tu. Mukmin tu, wahwa mukmin tu. Bukan wahwa mukmin tu maknanya dia beragama Islam, tak. Wahwa mukmin tu dia yakin dengan Allah. Apa yang berlaku ini semua baik. Belum berjodoh lagi, mungkin Allah Ta'ala nak tangguh sampai masa bertemu dengan laki-laki yang baik. Sebab apa? Hari ni ramai suami-suami yang suka pukul isteri. Kalau puan-puan tengok statistik daripada Jabatan Kehakiman Syariah, saya suka tengok benda-benda macam ni. Sebab kadang-kadang ada perbezaan. Contoh sebelum berlakunya PKP, faktor paling ramai orang bercerai sebab komunikasi, tak sefahaman lah bahasa dia. Yang kedua sebab ekonomi. Bergaduh sebab apa? Tak cukup duit. Jadi biasalah anak nak minum susu, nak beli pampers, jadi bergaduh suami isteri. Sebab yang ketiga, sebab penderaan domestik. Sebelum PKP. Datang PKP, statistik duduk nombor 1 sebab apa? Ni, penderaan domestik. Suami pukul isteri. Sebab apa? Wallahu alam. Kita tak tahulah kajiannya, mungkin yang ni kita kena explore lebih lagi. Cuma kita nak bagi tahu hari ni, kan. Syukur alhamdulillah kita belum kahwin. Sebab apa? Kalau berkahwin pun, kalau bertemu dengan suami yang rajin duk pukul orang, baik kita tak payah kahwin. Itu kita sebut dari sudut kita nak beriman dengan Allah, sangka baik dengan Allah. Mungkin perkahwinan belum lagi masa yang sesuai untuk aku. Kita yang ada anak, kan, ada satu pasangan datang jumpa dengan saya,
sedih sangat ustazah. Sebab apa? Kami nak anak. Kami ada baru ada satu anak. Tapi kami duk tunggu lama dah ni, kat 18 tahun. Tak dapat second anak yang kedua. Saya kata dengan dia, bahagia tak dengan anak yang seorang? Dia kata alhamdulillah, bahagia ustazah. Cuma rasa ada sesuatu yang tertinggal, dia sebut macam tu. Samalah macam kita, kadang-kadang kita ada nak benda ni tak boleh dapat lagi. Maka dia kata ada satu benda yang macam tertinggal. Maka bagaimana Quran guide kita? Allah Ta'ala sebut apa? Ni beriman kita ni. Allah Ta'ala kata, kalaulah kamu bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, kami akan tambah. Dia kata, ustazah, saya dah syukur, alhamdulillah. Saya memang syukur, alhamdulillah dapat seorang anak. Dia kata, tapi saya tak dapat tu yang belakang tu. La azidannakum, dia kata tak dapat. Jadi saya sebut dia, apa makna tambah? Bukan tambah anak, tapi tambah berkat. Ni hak kita duk syukur-syukur, alhamdulillah, syukur dapat kerja. Gaji kita naik tak? Naik lah kalau tangga semasanya tu kan. Tapi tak naik dah jadi bos. Tapi yang naik bertambahnya apa? Berkat. Itu Quran sebut guide kita. Maka sebab tu beriman dengan Allah ni maknanya kita yakin semua kerja buat kita ini, bila kita ikhlas kerana Allah, insya-Allah menyusul di belakangnya tu berkat. Sebab tu hari ni puan-puan hak duduk depan saya ni, kita jangan ingat hari ni kita hadir ke majlis ilmu ni untuk kita. No. Puan-puan hadir ke majlis ilmu ni untuk siapa? Ramai lagi orang dapat pahala dengan kita. Siapa? Suami kita. Kita datang majlis ilmu ni, dapat tak dia pahala? Dapat. Mak ayah kita dapat tak? Dapat. Siapa lagi yang nak dapat manfaat? Ni ulama kata boleh jadi daripada rahim satu orang perempuan lahirnya ulama di suatu masa. Kenapa? Kerana dulu pernah ada susuk tubuh seorang wanita yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita mungkin bukan ustazah pun, kita mungkin bukan ulama, tapi tak mustahil Allah nak lahirkan daripada keturunan kita itu ulama. Sebab apa? Kita dulu pernah ikhlas dengan Allah. Tu Allah Ta'ala boleh buat. Memang kita takkan tahu siapa. Sebab kalau kita tengok hari ni pun ulama-ulama, orang tak tahu di sebalik ulama tadi ada mak, ada atuk, ada moyang dia yang dulu sangat baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So aim kita apa? Aim kita mudah-mudahan kita lah wanita itu yang Allah lahirkan daripada rahim kita ni, keturunan yang baik-baik. Alangkah seronoknya puan-puan, kita lah wanita itu. So nak jadi wanita itu macam mana? Kita tak boleh sama macam wanita biasa. Orang lain semayang 5 waktu, kita semayang 5 waktu tak? 5 waktu juga tak jadi 7. Bezanya apa? Kualiti. Kualiti macam mana? Orang lain semayang 5 waktu, dia semayang, kalau semayang Zuhur ni, dia tak panggil Zuhur, dia panggil Zosar. Apa semayang Zosar? Zuhur plus asar, tekan hujung-hujung tu. Saya baru ni ada satu ustaz ni dia sebut saya, ustazah, apa hukum semayang Zosar? Saya ni apa benda Zosar ni? Saya tak biasa dengan terma tu. Zosar ni ustazah, dia kata semayang Zuhur, lepas tu tunggu sekejap asar. Apa hukum dia tanya. Banyaklah. Tu masuk pula dalam bab perbincangan semayang. Kan semayang kita 3 jenis kan? Ingat tak? Semayang apa 3 jenis? Semayang apa 3 jenis? Semayang apa? Sudah dah. Kita kena semayang balik nampaknya. Tak kan? Kita semayang kita ni ada semayang yang dia panggil semayang yang tamam, jamak tamam, jamak qasar, satu lagi jamak apa lagi satu? Siapa boleh jawab? Apa boleh jawab? Saya bagi secawan air saya ni. Jamak tamam, jamak qasar, satu lagi dia panggil jamak suri. Jamak suri ni apa? Nampak macam jamak tapi bukan jamak. Tapi insya-Allah di KKR ni tak ada saya rasa. Ni semua muka semayang awal kan? Ni tulis atas ni semayang awal kat dai masing-masing tu, alhamdulillah. Suri ni maknanya dia semayang di penghujung Zuhur, dekat-dekat kemudian dia bangun semayang asar. Itu jamak suri. Jamak suri ni sebenarnya dari sudut fiqh boleh untuk orang-orang yang penyakit istihadah, penyakit kentut faraj. Itu ulama kata alternatif untuk orang-orang yang daimul hadas, sentiasa berada dalam keadaan hadas. Tapi kita yang biasa-biasa ni semayanglah awal waktu. Itu beza kualiti. So kalau kita nak jadi orang yang melahirkan orang yang baik-baik, kena jagalah kualiti kita. Orang lain tak semayang tahajud, kita bangun semayang tahajud. Itu beza dia. Kan?
Macam yang perempuan kena tak Ustaz Abdul Somad? Kena? Siapa dia Ustaz Abdul Somad ni? Daripada Indonesia tu kan. Saya pernah dengar satu kuliah. Saya sukalah, kadang-kadang pendekatan fiqh dia ni sangat mudah untuk difahami. Jadi saya ada dengar kuliah dia sebut apa, orang tanya kepada mak dia kan, apa yang mak dia buat sampai Ustaz Somad tu boleh jadi hebat macam tu. Apa dia mak dia buat? Mak dia setiap hari membacakan Al-Fatihah sebanyak 100 kali untuk dia. Oh, kita bukan untuk anak kita, untuk kita pun baca 5 kali tu kan, 5 waktu tu je. 100 kali mak dia baca sepanjang-panjang daripada lahir dia, tanpa pernah gagal. Subhanallah. So itu dia buat untuk anak dia. Dan Alhamdulillah kita boleh tengok ni bukti hidup anak dia menjadi orang yang elok. Kita buat apa untuk anak-anak kita? Sekadar mencari makan ke? Sekadar menyediakan pendidikan ke? Sekadar menyediakan tempat tinggal dan pakaian ke? So kita nak anak-anak kita jadi macam mana? So kita yang buat, kita yang decide, pilihan kita. Maka sebab tu hari ni semua kerja buat kita ni, buatlah yang paling baik. Mudah-mudahan ini semua akan menjadi jawapan yang akan kita persembahkan kepada Allah. Jadi yang ada anak ni, esok Allah akan tanya, aku dah bagi pada engkau anak, apa kau buat untuk anakku? Kan? Ni kita nak jawab apa depan Allah ni? Maka inilah sikit sebanyak yang kita nak tengok di hari Jumaat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan jadi satu, apa kita sebut, membina kepada kita satu pemikiran baru untuk kita jaga diri kita, pasangan kita dan juga anak-anak yang kita kasihi. Ya, mudah-mudahan semua ini akhirnya akan bawa ke mana? Bawa kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah seronoknya puan-puan, hari ini kita ikhlas datang menuntut ilmu kerana Allah. Esok-esok kita mati, Allah pula ikhlaskan hati anak-anak kita untuk uruskan jenazah kita. Alangkah seronoknya. Dia sebut dengan perempuan, saat yang paling menggembirakan bagi tiap-tiap pengurus jenazah apa? Melihat jenazah-jenazah diuruskan oleh orang-orang yang mencintai mereka. Sebab apa? Tak sama. Kalau macam saya ni yang mandikan jenazah, kita tak ada feeling. Jadi kita buat tu tanpa perasaan. Tanya siapa-siapa yang pernah uruskan jenazah mak dia, apa rasa dia? Berbeza. Walaupun kita rasa takut, tapi kita buat juga. Buat dengan cara yang macam mana? Dengan penuh kasih sayang. Digosokkan jari jemari, disabunkan, diwudukkan, dimandikan dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Itu khidmat terakhir dia untuk mak dia, contoh. Betul kan? Sebab tu kita hari ni mungkin kita tak perlu pun berpesan kepada anak-anak kita, tak perlu. Tapi bila kita buat kerja ikhlas kerana Allah, semua ni Allah akan ganti bila kita dah meninggal dunia. Sebab tu doa banyak-banyak dengan Allah. Mudah-mudahan ikhlas kita hari ni insya-Allah untuk kita dan untuk anak-anak kita. Ikhlas kita hari ni untuk dunia dan akhirat kita insya-Allah. Ya. Sebab saya bila saya tengok banyak mak-mak yang meninggal diuruskan oleh orang-orang lain, sedih. Sedih macam mana? Lahirkan dah penuh susah payah sepanjang hayat dia. Macam kita pernah tak duduk saya saja, mak jom saya mandikan mak, ada tak? Tak ada. Sikat rambut ia mungkin. Sebab tu saya sebut dengan puan-puan, selagi ada kesempatan ni minggu depan nak balik kampung masing-masing kan, nak balik mengundi, betul tak? Puan-puan mengundi kat mana? Mengundi sini. Semua mengundi sini. Tak ada balik, ada balik kampung kan. Siapa yang ada kesempatan balik kampung, ada masa-masa, urutkan tangan mak. Kita tengok ni tangan-tangan mak, tangan ayah yang dah berkedut untuk kita. Ada kesempatan sikat rambut mak supaya kita nampak ni uban-uban mak yang dah penuh atas kepala kerana nak membesarkan kita. Tengok. Ini akan menjadi khidmat-khidmat terakhir yang saya, bila saya jumpa dengan banyak jenazah, inilah kekesalan-kekesalan yang kita akan tanggung sepanjang hayat. Dulu waktu kita ada kesempatan balik tengok mak, ada tak kita sikat rambut mak? Tak sikat. Ini semua akan jadi penyesalan yang bebannya itu sepanjang hayat kita akan bawa. Maka sebab tu kita sebut, ya, buat jadi orang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikannya itu kembali kepada kita insya-Allah. Ya. Okey, boleh takat tu? Ada nak tanya? 1 2 3 tak ada. Okey, kita memang tak ada soalan tengah hari Ustazah. Ada soalan? Saya biasa begitu je. Kadang orang dah tak ada nak tanya. Ataupun soalan nak tanya bila nak habis Ustazah. Okey, nak habis dah. Okey. Saya tahu kita nampak puan-puan mungkin tak ada soalan, tapi dalam hati puan-puan Allah je yang maha mengetahui apa yang sedang puan-puan rasakan. Saya tak mampu nak rasa, saya tak mampu nak jawab, saya tak mampu nak nasihat pun puan-puan. Yang boleh buat semua ni apa? Allah je. Sebab tu mungkin Allah pilih kita hari ni kerana apa? Kerana tak ada orang mampu nasihatkan kita, maka Allah ringankan badan kita, lapangkan masa kita, datang majlis ilmu supaya apa?
supaya Allah nak nasihatkan kita, tapi lidahnya siapa? Ustazah Nazirah hari ni, contoh kan. Tu pun kalau kita tengok kan, hebat Allah Ta'ala atur. Patutnya tadi saya ke sana, tiba-tiba Allah bawa saya ke sini. Mungkin ada something yang Allah Ta'ala nak susunkan untuk kita. Who knows, kita tak tahu. Maka kita husnuzan dengan Allah. Duduk kita di sini kerana Allah yang pilih, kerana Allah nak bantu kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan ini tanda Allah sedang mencintai kita. Allah sebut dalam apa ni, Nabi sebut dalam hadis. Ini mungkin yang terakhir saya sebut dengan puan-puan. Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala kata, kalaulah Allah mencintai satu-satu orang hamba ini, Allah Ta'ala akan bagi tahu, panggil malaikat Jibril. Ini ada disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, puan-puan boleh baca. Dia kata apa? Ulama kata, kalaulah orang ini Allah cinta, Allah Ta'ala akan panggil malaikat Jibril bagi tahu, aku cinta kepada si fulan. Kemudian apa malaikat Jibril akan buat? Dia akan pergi bagi tahu dengan seluruh malaikat lain, bagi tahu kata Allah cinta kepada dia. Bila semua malaikat dah tahu orang ini Allah cinta, apa jadi? Semua orang atas langit tak sabar menantikan orang tadi meninggal dunia. Sebab apa? Nak iring bawa roh dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Langkah seronoknya. Nanti bayangkan ramai-ramai daripada KKR masuk syurga Allah. Jadi VVIP Allah Ta'ala pula. InsyaAllah kita doa. Ya, mungkin kita orang yang biasa-biasa, tapi kalau Allah nak pilih, Allah boleh pilih siapa-siapa saja. Jadi saya doakan yang duduk depan saya inilah bakal VVIP Allah Ta'ala, insyaAllah, amin. Yang ikhlas dengan dunianya, yang ikhlas dengan kerjanya, yang ikhlas dengan rumah tangganya kerana Allah. Kerana akhirnya nanti kita nak bertemu Allah dalam keadaan Allah mencintai kita, insyaAllah. Okay? Tak ada soalan? Ya, akhirnya Alhamdulillah ada soalan. Okay. Ya. Baik. Boleh tak mak ayah nasihat anak supaya jangan bercerai? Boleh sebaik-baiknya. Sebab apa? Ni kita sebut orang tua makan geram kan. Kadang-kadang dia lagi tahu. Cuma hari ni kena ingat, Nyonya Mansur yang ada dalam cerita Piramli tu berlambak hari ni. Dia cerita dengan perempuan ni realiti. Dia suruh anak dia bercerai. Sebab apa? Macam-macam. Kan nakkan kekayaan dan sebagainya. So Nyonya Mansur punya keturunan ada tu. Piramli buat cerita dulu, bukan saja-saja, memang ada. Jadi kalau boleh dibuat, sebab tu kalau dalam proses perundangan kita di Malaysia ni, kalaulah kita laki bini, kadang-kadang kita malu nak cakap dengan mak ayah. So kita laki bini, katalah kita dah rasa tak sefahaman, boleh bawa pergi ke pejabat agama. Sama ada pertama kita nak buka fail, datang sekali dengan suami, ataupun kita tak nak buka fail pun boleh di pejabat agama sekarang. Pergi untuk dapatkan khidmat nasihat saja, boleh. Nak dapatkan kaunseling saja, boleh. Jangan rasa malu nanti ada rekod. Ada yang tak ada rekod pun. So jangan bimbang, pergi. Dah pergi ke mahkamah, kemudian katalah dua-dua memang nak cerai juga. Ni jenis-jenis kalau depan saya ni, Ustazah tak payah cakap banyak lah, kami memang nak cerai je. Ni ada juga. Kan? Kadang-kadang kita pun naik heran. Tu kan, bila orang tengah marah macam itulah perasaan dia kan. Tak apa. Kalau lah kata nak cerai juga, okey, dia akan pergi kepada mahkamah, kemudian buat permohonan untuk perceraian. Inilah, kalau yang perempuan nak buat tuntutan, kita boleh buat tuntutan fasakh ataupun khulu', cerai khulu'. Cerai, kita bagi duit sikit, dia terima, cerai. Hakim akan perintah cerai. Ada. Pergi buat perintah, dapatkan perintah mahkamah untuk perceraian. Sebab kalau bercerai luar mahkamah, itu ada denda dia. Bercerai dalam mahkamah, kalaulah selepas perbicaraan hakim dengar kata masih ada ruang untuk diperbaiki, maka akan dibuatkan jawatan kuasa hakam. Jawatan kuasa hakam ni lah yang terdiri daripada mak ayah ke ataupun orang-orang yang kenal baik dengan dia untuk nasihat supaya jangan bercerai lagi. Sebab apa? Ada anak-anak masih kecil contohnya, masih ada lagi ruang buat macam ni apa semua di jawatan kuasa hakam. Jadi kalau mak ayah dah nasihat awal, so nanti mungkin dekat jawatan kuasa hakam nanti akan dipanggil orang-orang lain lah, ataupun dipanggil lagi tambahan ahli. So wakil kepada kedua-dua belah pihak. Tapi kalau di jawatan kuasa hakam pun masih tak berjaya, tak ada solusi dah, cerai je,
barulah akan pergi kepada stage akhir, berlaku perceraian ataupun hakim suruh supaya suaminya lafazkan talak depan hakim dalam mahkamah. Itu proses dia. So kalau jangan kita ingat cerai macam tu tak, ada proses secara perundangan di Malaysia ni. Cuma yang penting kena tahulah, macam kita orang perempuan kan. Kita ni kalau bercerai, bercerai pula dah. Tadi daripada bini, daripada lelaki bercerai. Tak apalah saya sebut sikit. Kadang-kadang kesian orang perempuan. Kesian sebab apa? Kita tak tahu hak-hak kita. Kita bila berlaku perceraian, ingat orang perempuan ada 6 hak. Apa 6 hak ni? Yang pertama, kita berhak untuk membuat tuntutan muta'ah. Muta'ah ni apa? Sagu hati yang suami bagi kerana perkhidmatan sepanjang perkahwinan, itu namanya muta'ah. Berapa hakim akan decide mengikut kedudukan kewangan suami. So jangan bimbang kalau dia menipu apa semua, hakim tahu nak buat kerja dia. Yang kedua, dia panggil tuntutan nafkah iddah. Kalau berlaku perceraian, iddah, ni nanti kita cerita bab lain. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi, saya cerita bab iddah nanti. Panjang bab iddah ni. Ada iddah 3 bulan, ada 3 kali suci, ada iddah bila lahir anak, macam-macam. Sepanjang dalam tempoh iddah, isteri kita ni wajib duduk di rumah kelamin, rumah kita dengan lelaki kita. Kita tak boleh dihalau keluar. Dan sepanjang tempoh iddah, sama ada 3 kali suci ataupun 3 bulan ataupun sepanjang mengandung tadi, suami wajib memberikan nafkah iddah. Kita makan, kita semua tu dia kena tanggung. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berhak untuk mendapat hak penjagaan anak, hadanah. Kecuali kalau nusyus isterinya itu, ni akan ada perbicaraan lah. Yang keempat, nafkah anak. Tadi kalau kita yang jaga anak kita, kita berhak untuk buat tuntutan nafkah anak. Yang kelima, tuntutan harta sepencarian. Harta sepencarian kalau kita duduk di wilayah, tak nanti tunggu nak bercerai, hari ni pun kita dah boleh buat. Apa-apa harta yang dimiliki sesudah berlakunya akad nikah hari ni, esok boleh kereta. Walaupun dia yang banyak, kita berhak untuk dapat kereta tadi, portion daripada kereta tadi. Amount dia berapa, hakim akan decide. Termasuklah rumah. Baru ni saya terlibat dalam satu kes, dah bercerai isteri suami tadi tu, suami isteri, kemudian isteri suri rumah dia. Sebenarnya dah banyak dah kes sebelum ni. Cuma hari tu jadi suami dia claim kata rumah tu adalah rumah dia, tapi hakim bagi juga portion. Sebab apa? Yang membersihkan rumah, yang mengemaskan rumah, yang jaga rumah itu adalah isteri, maka isteri dapat bahagian dia. Jadi kerana dua-dua tu tak nak mengalah, jadi dijuallah rumah tersebut dan diagihlah portion dia mengikut bahagian masing-masing. Tadi tu nombor 5 lah kan. Yang keenam, tuntutan tunggakan hutang nafkah. Tunggakan nafkah ni apa? Tunggakan nafkah ni contohlah, sepanjang puan-puan kahwin, daripada awal yang banyak rumah siapa? Kita. Yang beli baju siapa? Kita. Yang beli makan siapa? Kita. Semua ni boleh buat calculation daripada awal kahwin sampailah hari cerai tu. Semua tu akan jadi tuntutan tunggakan nafkah. Tu 6 perkara kita boleh dapat. Jangan ingat easily kita bercerai, kita ditinggal, terabai, teranaya. Tak. Ini ada 6 hak yang secara undang-undang dan Islam beri kepada kita. Cuma kerana kita tak tahu, akhirnya mati kutu kita. Apa nak buat saudara, nasib saya. Jangan. Bangkit. Islam bagi hak dan ruang untuk kita. Sebab tu jangan segan, jangan malu bertanya. Carilah ruang-ruang untuk kita berikan hak-hak kepada diri kita sendiri, insya-Allah. Okey? Ada lagi? Ya. Dia tengok dah dekat 2.5, banyak soalan dia tekan. Okey, tak apa. Okey. Payah nak jawab soalan ni. Boleh tak suami kahwin lain perempuan? Boleh tak? Boleh tak? Payung emas pula dah. Siapa kata ada payung emas tu? Buat mai kat saya dalil payung emas. Saya ustazah yang bukan payung emas. Baik. Okey, dia tak ada istilah payung emas pun. Sebenarnya siapa tak tahu nak bawa ni dalil palsu payung emas. Tak ada, pandai depa ni. Tak ada. Boleh tak kahwin lain? Boleh, asalkan mampu, asalkan nak adil. Tapi yang paling penting sekali, asalkan bukan laki aku. Tu paling penting sekali. Ingat tu dalilan. Kalau orang tanya kita tak lawan syariat. Asalkan bukan laki aku. Gitu. Baik. Okey, soalan macam ni agak sukar nak dijawab dan kita tak boleh generalize pertama.
Yang kedua, kalau sampai tahap mana berdosa. Saya jawab soalannya lah, anak ulas dia panjang. Sampai tahap mana berdosa. Kalaulah yang pertama, tak nak kita tu sampai menyebabkan kita kata menjadi maksiat kepada suami. Sebab nak kahwin lain ni syariat, dalam Quran maknanya Allah Ta'ala benarkan. Tetapi apa hak kita kalaulah kita tak setuju? Kita boleh buat permohonan, apa dia panggil? Permohonan Allahumma salli ala Muhammad, lupa nama dia. Inilah pembatalan poligami. Maknanya kita boleh minta kepada mahkamah, kita boleh buktikan kepada mahkamah suami kita memang tak mampu. Makan sendiri pun tak mampu, ni nak menikah lagi dua, contoh. Kan dia sudah datang unsur emosi tu dah simpan. Contoh. Jadi kita perlu buktikan tiap-tiap bulan saya yang beli pampers sana. Jadi jangan terikut dengan amarah. Kalau kita marah, kita jadi bodoh balik. Biar kita berdiri dengan hak kita. Apa hak kita? Okey, dia tak mampu, kita buktikan ketidakmampuan dia. Ya? Ataupun dia mampu sebenarnya, cuma kita ajalah. Tanyalah mana-mana perempuan pun, tak ada orang suka berkongsi. Kan? Benda kita ni memang kita takkan suka kongsi. Itu secara fitrah. Maka kena tengok pula apa tujuan dia nak berkahwin. Kan? Kalau dah sampai satu tahap, kalau kita rasa memang kita tak boleh pergi, itu yang ada solusi jalan ketiga tu. Sunat untuk bercerai bila tak ada lagi persefahaman. Kita rasa tak boleh. Kalau kita kahwin, contoh yang saya pernah handle, satu pasangan yang isteri dia rasa dia tak boleh. Bila kahwin tu menyebabkan dia jadi sangka buruk dengan suami dia, menyebabkan dia rasa macam nak marah dengan suami dia, menyebabkan akhirnya tak boleh duduk dalam rumah tu, rasa panas. Maka dia buat permohonan kepada mahkamah untuk tuntutan fasakh. Boleh. Cuma sebelum buat tuntutan fasakh, dia buat tuntutan harta sepencarian dulu. Boleh. Ada jalan-jalan dia. Cuma saya tidaklah kata semua ni mesti buat tuntutan fasakh dah. Ada pasangan yang berkahwin tetapi baik suami isterinya ada. Sebab tu kalau tanya saya, macam mana nak dibuat kalau lah tiba-tiba suami kita nak kahwin lain? Pertama, yang paling penting sekali, yang pertama buat apa? Menangis. Betul, menangis dulu. Selepas menangis yang kedua. Menangis dulu, mesti menangis. Yang kedua apa? Istikharah. Mayang istikharah. Mana dima man istikharah, Nabi kata takkan rugi orang yang istikharah. Ya. Okey, jawapan kepada tahap mana berdosa tu, kalau tadilah menyebabkan maksiat kerana hanya kehendak kita. Ya. Dan yang kedua, sampai tahap macam mana? Sampai tahap kita derhaka dengan suami. Kita cakap dengan dia lebih kurang, kita mengata kepada dia. Kalau kita tak nak, it's okay, buat secara prosedur yang betul, itu lebih baik. Ya? Sebab saya tidaklah nak kata tak boleh, saya tidaklah nak kata boleh dah. Tengok kondisi masing-masing, atas faktor apa nak kahwin. Sekarang ni saya tengah duk handle isteri dia dah cerai satu isteri. Kemudian sekarang ada isteri nombor 2. Isteri nombor 2 ni baru kahwin 2 tahun tapi tak ada anak lagi. Cuma dia nak patah balik kepada isteri yang pertama. Padahal dia ni isteri yang nombor 2 ni pun makan cukup-cukup dan selalu pukul-pukul. Jadi kalau nak dipanggil balik tu, dia rasa macam nanti akan menyebabkan lebih banyak pukulan-pukulan yang dia akan terima isteri nombor 2. Jadi tengah duk buat consultation. Tu masih lagi dalam proses lah. So itu kita sebut kisah orang. Kan kisah kita tu kita handle lah macam mana yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah bagi yang paling baik untuk hidup kita, insya-Allah. Okey? Ada lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada dah saya ingat cukup sekadar tu. Saya mohon maaf atas salah silap. Tak sangka 2.36 kita berhenti. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Saya tengok masya-Allah puan-puan pun tegak berdiri, saya je dah bongkok dah ni. So saya rasa cukup sekadar tu. Saya mohon maaf atas salah silap. Saya doakan puan-puan boleh jadi mak yang baik, anak yang baik, isteri yang baik, insya-Allah. Mudah-mudahan hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar tu. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di hari yang penuh barakah ini ya Allah,
Di hari penghulu segala hari ya Allah, dengan penuh kerendahan diri dan keikhlasan hati kami tadahkan tangan kami ini wahai Allah, dengan banyaknya hajat dan keinginan kami ya Allah. Sudilah kiranya kau ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak serta zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk kami perbaiki diri kami ya Allah, dan berikanlah kepada kami sebesar-besar kekuatan untuk kami perbaiki ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ringankanlah badan kami untuk kami solat di awal waktu ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami bangun bertahajud, berqiyamul lail untuk-Mu wahai Allah. Ringankan lidah kami untuk kami baca Al-Quran setiap hari ya Allah, sebelum Kau ambil kami kembali ya Allah. Ringankan badan kami untuk kami menghadiri majlis-majlis ilmu ya Allah, dan ringankanlah tangan kami untuk kami memperbanyakkan sedekah ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk memperbanyakkan amal soleh ya Allah, dan campakkanlah dalam hati kami ya Allah rasa nak menambah amal untuk-Mu wahai Allah. Terimalah amal kami pada hari ini ya Allah, dan andai ada nilaian pahala kami sedekahkan kepada kedua ibu bapa dan pasangan kami ya Allah, yang andai mereka sudah meninggal dunia ya Allah, luas dan lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Andai mereka masih hidup ya Allah, panjangkanlah umur mereka dengan kesihatan yang baik dan juga dengan amal soleh ya Allah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat ya Allah, dan rezekikan penghujung usia kami ya Allah kesempatan untuk kami tuturkan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, dan janganlah Kau singkap keaiban kami semasa atau sesudah kematian kami wahai Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kasih semua, panjang umur murah rezeki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi